Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Okey, pertama sekali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Dr. Fairuza binti Harum kerana beliau banyak membantu kami dalam menyiapkan dan menjayakan tugasan ini. Okey, saya akan perkenalkan ahli kumpulan saya iaitu saya sendiri Siti Sakinah binti Ismail dan rakan seperjuangan saya iaitu Suraya binti Muhammad Yasin. Okey, insya-Allah hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk Kepelbagaian Sistem Pendidikan Islam di Malaysia. Okey, kita masuk kepada pendahuluan. Pendidikan Islam merupakan mata pelajaran yang wajib diambil oleh semua murid Islam di Malaysia. Pendidikan Islam juga adalah mata pelajaran yang wajib diajar bagi peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Yang mana ianya bertujuan untuk melahirkan insan yang soleh, beriman dan beramal serta berakhlak. Okey, pendidikan Islam juga perlu diajar sebagai mata pelajaran adin yang mana bukan sekadar menyampaikan pengetahuan dan kemahiran semata-mata, tetapi hendaklah diamalkan dan dihayati sepenuhnya oleh setiap individu Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, perubahan demi perubahan yang berlaku ke atas kurikulum pendidikan Islam boleh dilihat sepanjang perkembangannya. Okey, ianya bertujuan untuk mempertingkat dan memantapkan lagi sistem pendidikan Islam agar bersifat holistik dan global serta dapat memenuhi falsafah pendidikan Islam dan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, tidak dinafikan juga pendidikan Islam merupakan wadah penting yang dapat membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dan sepadu dari sudut intelek, rohani, jasmani, emosi dan sosial yang bertepatan dengan ajaran Islam. Pendidikan Islam hendaklah mengambil kira semua golongan murid agar tiada berlaku keciciran ataupun ketinggalan dalam arus perdana pendidikan di Malaysia. Okey, seterusnya kita masuk kepada konsep pendidikan Islam. Bukti pertama yang menunjukkan Islam amat mementingkan pendidikan adalah melalui turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu melalui malaikat Jibril yang mengkehendaki baginda membaca seperti yang terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey, dengan ini konsep pendidikan Islam adalah merupakan proses pendidikan dan melatih akal, jasmani dan rohani manusia berasaskan nilai-nilai Islamiah yang bersumberkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah bagi melahirkan manusia yang bertakwa dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pendidikan Islam sangat menekankan konsep-konsep seperti pendidikan seumur hidup, pembangunan seluruh potensi manusia, manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah serta pendidikan Islam untuk memakmurkan alam dengan iman dan pengetahuan. Islam sangat menekankan bahawa pencarian ilmu merupakan kewajipan kerana dengan ilmu akan melahirkan perasaan takwa. Menuntut ilmu dikira ibadah, berbincang tentang ilmu merupakan tasbih, mengkaji dan mendalami ilmu adalah jihad, mengajar kepada orang jahil adalah sedekah dan menyampaikan ilmu kepada keluarga kita ataupun kepada sesiapa sahaja ia dikira satu amal untuk kita berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, demikianlah betapa pentingnya pendidikan dan ilmu. Ia amat luas dan mencakupi bukan hanya untuk diri kita sendiri sahaja, tetapi ianya melibatkan ahli keluarga dan seluruh ahli masyarakat yang lain. Okey, seterusnya kita masuk kepada falsafah pendidikan Islam.
Kita masuk kepada falsafah pendidikan Islam. Falsafah pendidikan Islam telah wujud dan berkembang sejak Islam disebarkan ke alam Melayu. Proses modernisasi dan globalisasi telah membentuk satu paradigma baharu dalam pembentukan falsafah pendidikan Islam. Usaha yang dibina oleh sistem pendidikan Islam moden yang berjaya telah menyatupadukan ilmu agama dan ilmu sekular menjadi satu gagasan dan acuan ke arah melahirkan pendidikan Islam yang sempurna serta mampu memberi sumbangan ke arah kemakmuran negara. Pada tahun 1988 Masihi, falsafah pendidikan Islam turut diperkenalkan oleh kerajaan. Ini sebagai langkah untuk memperkukuhkan lagi sistem pendidikan Islam dalam negara kita dan menjadi pemangkin dalam membentuk hala tuju yang lebih jelas agar boleh dijadikan pedoman bagi sistem pendidikan Islam moden supaya ianya berkembang dengan lebih baik lagi. Dengan matlamat dan tujuan yang jelas, falsafah pendidikan Islam telah dijadikan teras untuk melahirkan Muslim yang sempurna dan mengetahui peranan serta tanggungjawab mereka sebagai hamba dan khalifah Allah yang bagi memakmurkan negara kita. Justeru gagasan falsafah pendidikan Islam adalah seperti berikut, iaitu pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Okey, seterusnya kita masuk kepada sejarah perkembangan pendidikan Islam, iaitu ianya terbahagi kepada dua, sebelum merdeka dan selepas merdeka. Okey, jika kita tinjau sejarah perkembangan pendidikan Islam secara umum, pengajian agama semasa zaman penjajah ataupun sebelum merdeka, ianya bermula di rumah imam atau guru, di mana tidak diletakkan dalam di mana pengajian Islam tidak diletakkan dalam sistem pendidikan negara. Ilmu yang diajar semasa pada zaman ini merupakan ilmu yang wajib seperti membaca Al-Quran, cara solat, puasa dan beberapa lagi perkara yang penting dalam Islam. Okey, selepas itu wujud pula sistem pondok. Sistem pondok di mana struktur pendidikannya lebih berbentuk tradisional. Okey, untuk sistem pondok, pelajar tidak dihadkan umur dan kebolehan. Okey, tiada bayaran bulanan maupun tahunan dikenakan dan kenaikan ke peringkat pengajar yang lebih tinggi adalah berdasarkan kemahiran pelajar tersebut. Kurikulum dalam sistem pondok meliputi fardu ain dan fardu kifayah dan lain-lain mata pelajaran yang dianggap penting dalam pendidikan Islam. Bertitik tolak daripada sistem pondok, sistem madrasah telah diperkenalkan. Sistem madrasah ini dilengkapi dengan infrastruktur dari segi bangunan sekolah, asrama, kemudahan rekreasi dan pejabat pentadbiran. Kita tengok pula selepas merdeka, setelah negara kita mencapai kemerdekaan, institusi madrasah yang dikenali juga sebagai sekolah agama ataupun sekolah Arab berterusan menghadapi cabaran. Ini kerana Akta Pelajaran 1961 iaitu yang berasaskan kepada Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 telah membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan kebangsaan. Dengan ini sekaligus telah melemahkan kedudukan sistem madrasah. Lebih-lebih lagi, dasar pendidikan kebangsaan memberi gambaran bahawa prospek kerjaya ataupun jaminan ekonomi adalah lebih baik bagi lulusan sekolah kerajaan berbanding dengan lulusan madrasah. Kepentingan pendidikan agama di sekolah kerajaan telah diberi penekanan lagi apabila diwajibkan
ke atas semua murid Islam dan dimasukkan ke dalam jadual waktu rasmi sekolah pada 1962. Okey, dan diperuntukkan masa 2 jam seminggu. Okey, dari sudut kandungan kurikulumnya pula, ia hampir serupa dengan apa yang diamalkan di kebanyakan negara Islam, di mana pengajian Al-Quran merupakan komponen asas di samping hadis, dan tidak diabaikan juga tauhid, fiqh, akhlak, tulisan, tata bahasa Arab, kesusasteraan dan sejarah. Sesungguhnya ditegaskan bahawa pendidikan agama Islam adalah yang diadakan di sekolah kerajaan adalah bagi menjamin hala tuju pendidikan Islam. Ini bukan untuk mengenepikan sistem pondok dan madrasah ataupun sekolah agama, tetapi pendidikan Islam adalah untuk pendidikan Islam untuk memantapkan lagi pendidikan Islam. Okey, semua sistem pendidikan yang terlibat dengannya ada kelebihan masing-masing dan patut dimanfaatkan oleh semua pihak. Okey, seterusnya bagi menepati dan mencapai maksud Education for All, perubahan dan peningkatan dalam pengajaran pendidikan Islam dapat dilihat dari segi pemantapan kurikulum pendidikan Islam agar ia dapat meraihkan semua golongan dan jenis murid. Okey, jadi sukatan pelajaran jadi sukatan pelajaran telah disusun sesuai mengikut umur serta kebolehan mereka. Antaranya ialah tilawah Al-Quran, akidah, ibadah, adab, akhlak, hadis dan jawi. Manakala sukatan pelajaran sekolah menengah pula merupakan kesinambungan daripada peringkat sekolah rendah dan bagi memperkukuhkan lagi dalam mendalami ilmu agama. Okay, seterusnya kita masuk kepada slide yang seterusnya. Okay, bagi menepati dan mencapai maksud Education for All, satu lagi usaha penambahbaikan dan pemantapan pendidikan Islam telah dilaksanakan, iaitu kerajaan telah melaksanakan satu sistem yang dipanggil sistem PAFA. Sistem ini adalah untuk memperkukuhkan lagi pendidikan Islam. Tujuan sistem PAFA adalah untuk memastikan setiap murid faham dan boleh melakukan perkara asas fardu ain dengan betul dan sempurna. Okey, selain itu PAFA juga bertujuan mengenal pasti murid yang lemah dalam kefahaman dan amalan perkara asas fardu ain, kemudian membimbing mereka sehingga mereka faham dan boleh mengamalkan ilmu fardu ain dengan betul dan sempurna. Okey, selain itu PAFA juga bertujuan untuk memastikan tidak berlaku sebarang keciciran dalam perkara asas fardu ain serta untuk menimbulkan keinsafan dan kerelaan yang positif dalam diri murid bagi mengamal dan menghayati perkara asas fardu ain. Okey, seterusnya kita masuk kepada pengenalan Jekof ataupun kita panggil juga pengenalan Jekof ataupun dikenali juga sebagai Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain. Okey, program Jekof adalah sebahagian daripada usaha untuk memperkasakan lagi pendidikan Islam dan sekaligus memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan selain daripada menyokong program penilaian Fardu Ain PAFA. Okey, bagi memperkasakan lagi pendidikan Islam, bagi memperkasakan lagi sistem Jekof, 4 model telah dihasilkan sebagai panduan dan kegunaan guru Jekof, iaitu yang pertama sekali model kelas pemulihan jawi, yang kedua model 6 bulan khatam Al-Quran iaitu kita panggil juga model tasmid. Seterusnya model bahasa Arab komunikasi dan yang terakhir sekali ialah model camp bestari solat. Okey, setiap model mempunyai strategi dan objektif yang tertentu. Okey, sampai di sini sahaja
Pembentangan saya pada hari ini, apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang ataupun tidak baik datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Okey, dengan ini saya akhiri pembentangan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya saya serahkan pembentangan saya kepada rakan seperjuangan saya iaitu Suraya binti Yasin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Suraya binti Muhammad Yasin. Saya akan menyambung bentuk dan pola sistem pendidikan Islam Malaysia, cabaran dan cara mengatasi cabaran-cabaran tersebut. Baik, kita tengok dulu apakah bentuk dan pola sistem yang ada. Okey, sistem terbahagi kepada dua iaitu pendidikan formal dan tidak formal. Baik, kita tengok dulu kepada pendidikan tidak formal. Pendidikan tidak formal ini adalah pendidikan yang tidak teratur, tiada peperiksaan, dibuat secara terbuka, tiada pendaftaran rasmi yang dibuat, tidak ditentukan had umur atau jantina dan dikawasi oleh Jabatan Agama Islam Negeri biasanya. Menggunakan premis kerajaan ataupun swasta biasanya di masjid dan dia berbentuk lisan dan juga penulisan boleh jadi dan menggunakan pelbagai media. Konsep yang sama mengekalkan akhlak Islam. Baik, tempat pertama yang digunakan adalah masjid ataupun pondok. Ini digunakan sedari awal daripada penyebaran agama Islam. Baik, masjid dan pondok ini seperti kita tahu terdedah kepada masyarakat umum dan membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat. Tidak kira warga emas ataupun kanak-kanak boleh turut sama join pengajaran agama Islam di masjid dan pondok. Baik, disampaikan secara percuma, tidak ada yuran tahunan ataupun tidak ada apa-apa charge kepada masyarakat dan ia adalah pendidikan umum kepada masyarakat berbentuk syarahan, forum dan sebagainya. Ada juga institusi pondok yang menggunakan kitab-kitab tertentu seperti Ihya Ulumuddin, Hadis 40 dan juga hadis keluaran daripada Jabatan Perdana Menteri. Kelebihan pondok dan masjid ini adalah dapat memperkayakan masyarakat umum kepada agama Islam melalui majlis-majlis ilmu dalam masa yang sama mempertingkatkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Baik, yang kedua adalah melalui media sosial ataupun yang penulisan yang tidak video, yang tidak bersemuka dan sebagainya. Contohnya Radio IKIM, RTM, TV Al-Hijrah dan sebagainya. Media ini cara mereka mengeksposkan ajaran Islam adalah melalui persembahan kepada penonton. Ruang yang maksimum telah digunakan oleh pendakwah ataupun penceramah untuk menyebarkan ilmu agama dalam pelbagai bahasa yang kita faham. Seperti di Malaysia ini terdapat banyak kaum dan etnik. Jadi terdapat banyak juga program-program yang mempelbagaikan bahasa. Tetapi contohnya di dalam Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, kita harus bertanya kepada pihak yang berautoriti, adakah maklumat ini betul tentang agama Islam supaya kemurnian dan juga kesucian Islam terjaga. Baik, kita pergi kepada sistem pendidikan formal. Sistem pendidikan formal ini terbagi kepada tiga. Mula-mula kita tengok dulu cirinya adalah daripada guru yang terlatih berdasarkan kompetensi mereka dan pendidikan biasanya berlaku dalam bilik darjah ataupun di dalam satu ruang yang rasmi lah. Contohnya Google Meeting seperti apa yang kita hadapi sekarang dan mempunyai kurikulum dan KSSR, KSSM yang sesuai dan berstruktur. Baik, ia diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Tiga sistem utama dalam sistem pendidikan formal iaitu Islam, iaitu prasekolah, sekolah rendah dan menengah, persekolahan dan juga pengajian tinggi, universiti ada college. Baik, sistem pendidikan Islam prasekolah ia adalah membentuk kanak-kanak sedari awal untuk mendepani cabaran sekular yang ada. Konsep dan falsafahnya adalah untuk membentuk kanak-kanak ini menjadi Muslim sejati berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan pengajarannya adalah mengikut tahap iaitu membaca, mengira dan berinteraksi sesuai dengan kanak-kanak berusia 4 sehingga 6 tahun. Baik, contohnya adalah Tazki yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 oleh ABIM menggunakan
kurikulum asas pendidikan Islam iaitu Quran, Fardu Ain dan cara hidup Islam. Okey, taski adalah kesinambungan sahaja daripada kelas-kelas yang wujud sebelum taski ditubuhkan, dan ia adalah langkah-langkah awal untuk memperkenalkan kanak-kanak tadi kepada sistem pendidikan formal di sekolah rendah nanti. Baik, contoh lain adalah pasti ditubuhkan pada 1988, sama juga dengan taski untuk menuntut keperluan pada masa kini, jadi memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak untuk turut sama terlibat dengan sistem pendidikan formal yang ada nanti, supaya cabaran yang mendatang itu mereka dapat atasi, mengikut tahap dan juga kemampuan mereka. Baik, sistem persekolahan pula terbahagi kepada dua, iaitu menengah dan juga rendah. Kita tengok menengah dan rendah ini secara ringkas, dia adalah terbahagi kepada sekolah menengah rendah dan menengah, sekolah rendah dan menengah swasta dan kerajaan. Baik, sama dua-dua menggunakan silibus yang sama, kurikulum yang sama, buku teks dan peperiksaan yang sama. Akan tetapi apa yang membezakan rendah dan menengah swasta dan kerajaan ini adalah apabila sekolah rendah dan menengah swasta mereka lebih mementingkan pendidikan Islam, nilai-nilai yang ada dan juga ilmu-ilmu itu secara lebih mendalam, dan ada ibu bapa yang memilih untuk menghantar anak mereka ke sekolah rendah dan menengah swasta kerana mereka berkehendakkan anak-anak mereka dibentuk dengan cara Islam dari A to Z lah, maksudnya sistem yang sebegitu. Akan tetapi rendah dan menengah kerajaan, mereka lebih seimbang dari segi keduniaan dan akhirat, walaupun dari segi Islamnya tidak terlalu dalam dia punya tahap penguasaan. Tapi ada sesetengah sekolah aliran kerajaan yang menekankan agama, lebih contohnya SPPI dan sebagainya. Baik, ini adalah jenis-jenis sekolah rendah agama, kafah, seran dan juga serar dan sekolah rendah swasta. Sekolah rendah agama swasta yang ini mereka adalah secara umumnya adalah hasil usaha daripada rakyat yang kemudiannya dibantu oleh kerajaan. Baik, jenis-jenis sekolah agama kerajaan dan swasta ini yang telah diklasifikasikan oleh Kamal Hassan dan juga Richard. Kamal Hassan mengklasifikasikan sekolah rendah, sekolah menengah agama kerajaan dan swasta ini kepada 4, iaitu agama Arab di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, agama Arab di bawah negeri, agama Arab di bawah majlis, dan agama Arab peringkat rendah dan menengah. Manakala Richard membahagikan kepada 4, iaitu sekolah agama rakyat, negeri, swasta kebangsaan dan sekolah kebangsaan itu sendiri. Ini di peringkat menengah. Tadi yang kita bincang adalah di peringkat rendah. Baik, sistem pengajian Islam tinggi Islam pula ialah universiti dan college. Contoh college ini ialah HITIK, telah ditubuhkan sedari 1965. Pada mulanya tidak diterima oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kerana telah melanggar ataupun menyalahi Akta Universiti AUKU, walaupun Mesir telah mengiktiraf HITIK ni sebagai satu pra-siswazah punya institusi. Akan tetapi kemudian mereka telah bergabung dengan Universiti Malaya menjadi pusat pra-universiti di Nilampuri, Kelantan, dan telah mendapat iktirafan selayaknya lah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, kemudian UKM ataupun Fakulti Pengajian Islam ditubuhkan 1970, gabungan Kolej Islam Malaya dengan UKM, dan ada 3 jabatan iaitu Syariah, Usuluddin dan Pengajian Bahasa dan Bahasa Arab, dikendalikan sepenuhnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab. Baik, UIA pula ditubuhkan pada 1983, hasil kerjasama antara syarikat dengan OIC. Ia sama bertujuan untuk mengajar pelajar-pelajar yang ada berlandaskan sistem pendidikan Islam yang sepenuhnya, akan tetapi menggunakan 2 bahasa pengantar yang berbeza dengan Malaysia, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Sedangkan pada masa itu semua perundangannya adalah dalam bahasa Melayu. Jadi penting untuk UIA mengkolaborasikan universiti ini kepada OIC kerana untuk mencapai matlamat Islam, pengajaran Islam dalam bahasa asing.
Baik, kemudian USIM juga antara usaha yang dilakukan pada tahun 2000 telah ditubuhkan USIM dan menggunakan bahasa Arab sepenuhnya, okey, sebagai bahasa pengantar dan juga sama konsep atau matlamatnya adalah untuk melahirkan um, para profesional yang Islamik ataupun yang menguasai Islam dengan lebih mendalam. Baik, kemudian kita tengok apakah tadi kita tengok cabaran-cabaran yang kita hadapi iaitu peringkat formal dan tidak formal dan sebagainya. Baik, di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia pula, mereka telah mentransformasikan pendidikan Islam ni untuk seiring dengan zaman ataupun arus perdana. Jadi mereka mentransformasikan pendidikan Islam dengan cara menyediakan akses yang sama rata kepada pendidikan berkualiti, iaitu pendidikan bertaraf dunia. Tidak kira dari mana pelajar tersebut, tidak kira di mana institusi yang mereka berada, maka apabila mereka turut sama dalam sistem pendidikan Islam, maka mereka disediakan akses yang sama rata. Okey, ini adalah bagi melahirkan murid yang menghormati nilai murni, contohnya di peringkat rendah dan menengah. Okey, apabila ada transformasi daripada kementerian, maka konsep ataupun matlamat yang utama adalah untuk melahirkan murid yang menghormati dan menyayangi nilai-nilai yang adalah. Okey, dan menjadikan profession perguruan sebagai profession pilihan, iaitu profession yang dipilih, bukan di akhir pilihan. Okey, dan juga memanfaatkan ICT di dalam PDP. ICT dalam PDP ini juga telah dimanfaatkan sepenuhnya di dalam agama Islam. Baik. Selain itu juga, usahanya adalah untuk mengoptimalkan tahap penguasaan di SKP. Okay. Ini untuk merealisasikan matlamat transformasi pendidikan tadi tu. Okay. Apakah di SKP yang telah diperkenalkan oleh kerajaan? Baik, 6 tahap dalam pendidikan Islam yang telah diperkenalkan dalam DSKP yang terbaru, okay, untuk mengatasi masalah-masalah dan cabaran-cabaran yang ada pada masa kini, iaitu tahap 1 ilmu. Okay, ilmu ini adalah amalan asas yang ada. Kemudian tahap 2 amali. Amali ialah lebih kepada konsep, memahami konsep, okay, menjelaskan konsep menggunakan pengetahuan dan kemahiran. Tahap 3 amalan. Amalan ni lebih kepada menghuraikan dan juga mengaplikasikan pengetahuan yang mereka ada. Keempat, iltizam. Iltizam ni lebih memberikan murid untuk berkebolehan memberi justifikasi serta mereka istiqomah terhadap sesuatu di dalam kehidupan mereka. Tahap 5 iaitu penghayatan. Penghayatan juga salah satu usaha untuk memberi murid itu tahap penguasaan dan refleksi yang tersendiri. Dan juga tahap 6 pentadbiatan. Pentadbiatan ni lebih kepada cara untuk mereka aplikasikan kepada mereka dan juga macam mana mereka mengajar orang lain dan membimbing ke arah kebaikan. Baik, kita tengok pada KSSR yang ada dalam DSKP. Okey, KSSR yang ada, saya tekankan di sini lebih mementingkan tentang pedagogi berkesan dan juga hands-on learning. Okey, apa itu pedagogi berkesan? Okey, menekankan kesepaduan ilmu dan amali. Maksudnya ilmu yang ada tidak disia-siakan kerana telah transformkan ke dalam amalan. Contohnya pendekatan induktif dan diduktif dalam pedagogi, pendekatan berpusatkan murid, pembelajaran mengikut tahap kognitif murid, maksudnya macam mana tingkah laku murid, begitulah cara kita mengajar, ya, dan pembelajaran mastery dan sebagainya. Dan kemudian hands-on learning pula adalah cara untuk membantu pelajar belajar melalui pengalaman dan guru hanya pembimbing. Contohnya dalam pendidikan Islam kita boleh tengok tayamum kan. Okay. Kita bawa murid untuk memegang sendiri debu-debu itu dan menjadikan debu-debu itu sebagai instrumen untuk mereka tahu. Okay, inilah cara untuk bertayamum. Bukan sekadar teori tetapi juga amali. Baik. Kita tengok 7 bidang yang ada dalam pendidikan Islam. Okay, kenapa adanya 7 bidang ini? Okay, 7 bidang ini ada kerana untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kalangan masyarakat yang semakin meruncing ini. Contohnya masyarakat atau murid-murid yang tidak tahu membaca Al-Quran. Jadi kita sediakan satu program ataupun satu silibus khatam Al-Quran. Yakni murid-murid belajar membaca Al-Quran secara terus. Guru dan murid bertajwid dan sebagainya. Ibadah pula salah satu cabang yang paling penting kerana tiada ibadah maka tiadalah
nilai Islam dalam diri kita. Jadi ibadah ini juga diterapkan dalam di SKP pendidikan Islam. Baik hadis, kerana terlalu banyak hadis-hadis yang menyeleweng, maka kita telah memilih untuk mengajar hadis yang betul kepada murid-murid dan juga jawi. Dulu jawi tidak ada, tapi kita terapkan jawi juga untuk memastikan murid-murid ini tidak hanya tahu ilmu tetapi juga tahu menulis, tahu kesenian jawi itu sendiri. Sirah dan adab adalah amat penting untuk kita mengetahui, murid-murid mengetahui tentang apakah susur jalur agama Islam itu sendiri dan macam mana kita berinteraksi dengan Islam. Baik, tengok pada pentaksiran. Pentaksiran ini amat penting kerana kita hendak tahu adakah murid-murid ini menguasai sepenuhnya pendidikan Islam. Jadi ada dua jenis pentaksiran, iaitu pentaksiran formatif dan juga sumatif. Okay, formatif ini lebih kepada yang directly menguji, contohnya dalam PDP, latihan, kuis, lembaran kerja dan sebagainya. Manakala sumatif adalah di akhir pembelajaran, di akhir penggal atau bulan. Contohnya ujian akhir topik, ujian akhir bulan, ujian penggal, ujian SPM dan sebagainya. Contohlah. Baik, sebagai kesimpulannya, proses pemantapan pendidikan Islam ini terus dilaksanakan apabila transformasi pendidikan Islam terus dilakukan. Ini termasuklah usaha daripada Kementerian Pendidikan Malaysia mengolah baru di SKP dan sebagainya bagi memenuhi keperluan semasa pendidikan Islam. Penggubalan baru kurikulum ini adalah bagi memenuhi keperluan ilmu fardu ain dan fardu kifayah serta pemantapan kepada penguasaan ilmu secara lebih mendalam. Dan guru-guru juga berperanan penting kerana menjadi pembimbing dan pendorong utama dalam melahirkan modal insan kelas pertama. Okay, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, Assalamualaikum. Ini adalah rujukan daripada kami. Terima kasih.